صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kala maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 13. Muka surat 13 baris yang kedua daripada atas. Muka surat 13 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi ni pada mensifatkan ilmu, pada mensifatkan ilmu, pada menyatakan berkaitan dengan kedudukan ilmu. Sabda Nabi pada mensifatkan ilmu. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Didatangkan terjemahan. Didatangkan terjemahan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mensifatkan ilmu, pada menerang menyatakan berkaitan dengan ilmu. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahawasanya, itu terjemahan dia. Bahawasanya ilmu diilhamkan, yakni mengilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diilhamkan, maknanya mengilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengilham ni akan ilmu, mengilhamkan orang yang bahagia. Dan diharamkan, dan haramkan, yakni dan ditegah akan dia akan ilmu, dan ditegah akan dia akan ilmu orang yang celaka, yakni akan orang yang celaka. Bahawasanya ilmu diilhamkan akan orang yang bahagia, yakni mengilhamkan oleh Allah akan ilmu ni akan orang yang bahagia. Dan diharamkan, yakni ditegahkan, yakni menegah oleh Allah Ta'ala akan ilmu orang yang celaka, akan orang yang celaka. Hadisnya berbunyi, innahu yulhamahus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Innahu yulhamahus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Kemudian hadis ni adalah sambungan kepada hadis yang sebelum. Mana hadis yang sebelum di muka surat sebelah. Di muka surat sebelah, muka surat sebelah baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat sebelah
Baris yang ke-14 daripada bawah. Hak dalam kurungan tu. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Sambungan dianya innahu yulhamahus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ni hadis ni ambil faham molek. Ambil faham molek. Yang mana dalam kitab Minhaj ni pembicaraan berkaitan dengan ilmu ni sangat-sangat dititik beratkan. Didatangkan hadis ni. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Innahu yulhamus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Hak di kat sebelah tu ni kata Imam Ghazali, dan dalil yang demikian itu. Dan dalil yang demikian itu dalil atas ilmu tu terlebih utama, didahulukan atas ibadah. Dan dalil yang demikian itu dalil bahawa ilmu terlebih utama, terlebih sepatutnya didahulukan atas ilmu, tak dapat tiada. Ini ayat kitab Minhaj. Ilmu itu terlebih utama, didahulukan atas amal ibadah, tak dapat tiada. Tekannya Imam Ghazali. Kerana bahawasanya ia ilmu asal. Asalnya asal ibadah. Asal ibadah ilmu. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Walaupun nampak semayang sekalipun bukan ibadah. Tanpa ilmu bukan ibadah. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, di permulaan kitab, di muka surat 4, permulaan kitab Minhajul Abidin, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah, kemudian selawat dan salam atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan ayat kitabnya adalah berkaitan dengan ibadah. Sebab apa? Sebab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, jalan bagi segala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama dalam kitab Minhaj adalah berkaitan dengan ibadah. Dimulai dengan ketahui oleh kamu sekalian hai saudaraku, kata Imam Ghazali. Apa ketahui itu? Bahawasanya segala ibadah Minhajul Abidin. Ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, kata Imam Ghazali rahimahullah. Ayat pertama dalam kitab Minhajul Abidin, selepas bismillah, selepas alhamdulillah, selepas salawat dan salam, dimulai dengan ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku. Ketahui apa? Bahawasanya ibadah. Ibadah. Mula-mula. Khabar dia apa? Bahawasanya ibadah ni buah ilmu. Buah ilmu. Samaratul ilmi dia panggil. Buah ilmu, hasilan ilmu. Jadi ibadah ni buah. Ilmunya asal, pokok. Jadi buahnya ilmu. Asal, pokoknya, buahnya ibadah. Tapi pokok asal dia ilmu. Dalam syarah pada Minhajul Abidin, Sirajut Talibin, falaulahu lam takun ibadah. Tanpa ilmu bukan ibadah. Tu rajin semayang, bersenam. Mungkin boleh sihat, berdiri, tunduk, lepas tu sujud, lepas tu berdiri, tunduk, sujud. Bukan ibadah.
Tanpa ilmu bukan ibadah. Jadi macam mana boleh buat rupa ibadah kalau tanpa ilmu? Memang boleh buat rupa ibadah, tapi bukan ibadah. Sebab ibadah ni diutuskan Nabi SAW ajar kepada sahabat beribadahnya macam mana. Diutuskan Nabi SAW nak ajar kepada ummah, nak ajar kepada para sahabat beribadah kepada Allahnya macam mana. Ilmu. Nabi bawa ilmu, nak ajar beribadah kepada Allah kepada sahabatnya macam mana. Itu ibadah yang sebenar. Kita pergi buat ibadah sendiri-sendiri, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Jadi ibadah adalah buah ilmu di permulaan kitab. Kemudian dimasuk bicara bab ilmu, di Aqabah yang pertama muka 10 ditekan pula dalam kitab Minhajul Abidin ni, dua perkara yang mahal dalam agama. Ilmu, ibadah. Ilmu, ibadah diumpamakan dengan dua permata. Ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata. Yang mana diutuskan Rasul adalah berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar menekankan berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Orang yang beri nasihat, nasihat ilmu dan ibadah. Kata Imam Ghazali, nasihat agama ada nasihat ilmu dan ibadah. Itu nasihat agama. Kalau nasihat, perbanyakkan ibadah, perbanyakkan ibadah, perbanyakkan ibadah. Ilmu dinasihat ke tidak? Dinasihati ke tidak? Tidak. Itu bukan nasihat agama. Maksudnya kata, ilmu dan ibadah ni nasihat. Orang yang menasihati, orang ni akan menasihat akan ilmu dan ibadah. Yang diumpamakan dengan dua permata. Yang diumpamakan dengan dua permata. Tapi antara dua permata ni, ilmu permata, amal ibadah permata. Tapi permata paling mahal lah. Tapi permata paling mahal ni ada juga hak paling mahal daripada hak dua permata. Bab mahal tak usah duk cerita lah. Permata mahal lah. Tapi dia, dua permata ni, manakah hak paling mahal? Manakah hak paling lebih? Kata Imam Ghazali. Manakah yang paling afdal? Ilmu. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu tak ada ibadat. Tak ada. Pada ni. Tanpa ibadah, ilmunya kekal. Tapi jadi ilmu yang tidak memberi manfaat pada masa tu. Kemudian diambil manfaat, diambil guna, ada dah. Barang ada dah ni. Ilmu ada dah. Tapi tidak diserta dengan amal. Jadi ilmu ni tidak diambil guna. Tidak diambil manfaat. Tapi barang tu ada ke tak? Barang tu ada. Siapa masa nak ambil guna, nak ambil manfaat, mudah je lah sebab ada dah. Tapi kalau tanpa ilmu, buat ibadah selama mana pun bukan ibadah. Tu je. Kena faham situ dulu. Tanpa ilmu, tidak ada nama ibadah. Ilmu ada, tapi beribadahnya tidak. Ilmu, tetap ilmu, tetapi tidak bermanfaat. Tapi, tadilah, tidak bermanfaat, tidak diambil guna, tidak diambil pakar. Tapi sampai masa nak beribadah, terbuka hati, siap dah. Barang dia dah, siap dah. Cuma, tak guna, tak pakar je. Kemudian pula, apa ilmu yang tidak diamalkan? Apa ilmu yang tidak diamalkan? Ilmu yang pertama, yang paling besar, ilmu akidah. Tidak dipegangi di akidah. Sekarang, ilmu yang tidak beramal.
Maka ilmu yang tidak bermanfaat. Pokok yang tidak berbuah. Tapi sampai masa berbuah. Tapi apakah ilmu yang tidak diamalkan? Ilmu akidah, ilmu pegangan. Dia mengaji mengenal Allah. Dia mengaji mengenal Rasul. Dia melengkapkan keenam rukun iman. Pasti dipegangi. Dia pegang di akidah. Pasti diimani. Mana tak ada amalnya di situ. Pandai ni. Tapi kalau tanpa ilmu akidah, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngapa rukun iman ni. Bukan ngapa sifat 20 ni. Bukan ngapa rukun iman hak 6 perkara, ngapa sifat 20 hak 20 sifat 20 lah sifat 20. Berapa pula? Jadi ngapa rukun iman, ngapa sifat 20. Hak tu kok kalau kita kata kok orang Islam kita ni, orang Melayu kita yang Islam ni sah dah. Memang ngapa tu. Kita kata gitulah. Hak tak ada tu tak ada tu jangan sangatlah. Orang Melayu Islam kita ni rukun Islam dia ngapa, rukun iman dia ngapa. Dan boleh katalah orang Melayu Islam kita ni memang wujud kidang bakok tu dia ngapa. Ngapa saja, pegangan macam mana? Tak ada pegangan, habis. Tak ada. Sembahyang fardu, puasa, zakat, haji umrah fardu sekalipun, tak ada. Buat tu boleh lah, buatlah. Ada ni. Itu kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu. Fardu ain tauhid, fiqh tasawuf yang wajib ijma' ulama, kewajipan mandatori, tidak ada sebarang dalih. Ya, kalau nak ikut jalan ni, jalan Minhajul Abidin. Tak ada. Jadi ilmu akidah pasti dipegangi. Ilmu hak zahir fiqh. Ilmu hak zahir fiqh. Dia belajar sangat bab fiqh, bab semayang dia pandai. Dok semayang dianya payah nak jumpa biasa ni. Ada. Oh, dia bab hukum hakam fiqh. Bab taharah, detail molek dia ngaji dahulu. Mana kalau kau tanya bab taharah tu, dia punya cerita pandai sungguh. Syarat bagi rukun 13 pun pandai sungguh. Bukan ngapa rukun 13. Niat, takbir, berdiri, Fatihah, rokok, iktidal. Bukan waktu. Waktu budak umur 6 tahun tu. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau niat, apa komponen niat? Bahagian niat yang wajib diniatkan. Kalau sembahyang itu sembahyang fardu. Zuhur contohnya. Apa yang wajib diniatkan? Qasa, ta'arud, ta'ayun. Zuhur yang berjemaahnya fadilah. Macam mana dengan Jumaat? Jumaat tak sama dengan zuhur. Sebab Jumaat berjemaahnya adalah syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Zuhur berjemaahnya fadilah. Sembahyang seorang pun sah zuhur. Jumaat tak? Jumaat walaupun dia wajib macam zuhur. Jumaat wajib macam zuhur. Tapi Jumaat berjemaah syarat sah. Jadi macam mana pula kalau sembahyang Jumaat niat sebagai imam, niat sebagai makmum? Apa hukum? Kalau sembahyang zuhur niat sebagai imam, niat sebagai apa hukum? Ni hak komponen dia. Hak fardu ain kena ngaji. Bukan ngapa rukun 13. Bukan. Tak panggil belajar gitu. Ngapa rukun 13? Mula-mula. Memanglah ngapalah orang belajar ni. Tapi mula-mula. Umur 7-8 tahun. Bukan umur 5-60 tahun. Bukan. Jadi syarat bagi rukun semayang pandai dianya. Syarat jemaah pandai. Sebab apa? Takkan Jumaat budak semayang dah. Tapi ada tak orang gini sembilan waktu pun tidak. Ada.
Payah nak jumpa sangat. Di semayang lah. Tapi semayang, hak fardu saja. Hak lain dia malah. Dia beramal ke tak? Dia masih lagi beramal. Sebab fardu itu dengan ilmu. Ni, ada ilmu, beramal dah. Tapi kalau tak ada ilmu, bukan kata semayang fardu, semayang sunat, semayang sunat, semayang sunat, semayang sunat. Ilmu tak ada, tak panggil semayang. Kena faham boleh. Sebab tu Mazalah kata, ilmu dengan ibadah, dua permata yang mahal, hak mana lebih utama, hak mana lebih mulia? Ilmu. Tapi jangan salah faham ni. Ni dua permata, ilmu dan ibadah, tidak boleh cerah tanggal. Tapi antara dua ni. Hak ni saya sebut semua lah. Walaupun mungkin dikatakan tidak realistik dia kata. Tidak realistik. Ilmu ibu bapa wajib ajar sebelum balik. Selesai dah. Balik amal ibadat sudah lah. Ilmu tak payah dah. Belajar tak payah dah. Sebab kewajipan atas ibu bapa. Dan tidak ada ibu bapa yang tidak mengetahui berkaitan kewajipannya melengkapkan ilmu agama sebelum anak balik. Tidak ada ibu bapa yang jahil sangat-sangat, yang siapa ke tak tahu bahawa mereka berkewajipan melengkapkan ilmu agama kepada anak-anak sebelum balik. Tidak ada ibu bapa yang jahil seumpama itu, tidak ada. Semua tahu. Tidak ada ibu bapa kita ni, wajib ibu bapa melengkapkan ilmu agama kepada anak-anak sebelum anak-anak balik. Saya ingat ke ibu bapa ni wajib beri makan je. Wajib beri pakaian je. Wajib beri kediaman je. Jadi ajar agama sebelum balik ni wajib juga. Tak ada ibu bapa yang jahil gitu lalu. Semua ibu bapa tahu bahawa mereka berkewajipan ajar ilmu agama yang selengkapnya sebelum anak masuk balik. Yang ibu bapa jahilnya, apakah ilmu agama yang selengkapnya? Jahil situ. Jahil jugalah panggil. Sekarang, umum ibu bapa mengetahui mereka wajib melengkapkan ilmu agama secukupnya kepada anak-anak sebelum anak masuk balik. Semua tahu. Tapi ramai ibu bapa yang jahil berkaitan apakah ilmu agama yang selengkapnya. Apa ilmu agama yang selengkapnya? Ini lagi tak minhaj. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Mana fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf? Sakatannya, kadarnya ada dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi ibu bapa jahil berkaitan dengan hak ilmu agama yang selengkapnya yang wajib atas ibu bapa ni ajar pada anak sebelum balik fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf untuk menjadikan anak ni orang yang beragama Islam, iman dan ihsan. Jahilnya ibu bapa, dia hanya beranggapan saya sudah memberi ilmu agama yang selengkapnya kepada anak-anak dengan bahawa anak-anak semuanya khatam Quran sebelum masuk umur balik. Khatam Quran belaka dah. Pandang ngaji Quran belaka dah. Pandang ngaji Quran belaka. Khatam Quran belaka. Hak fardu ainnya mana? Akidah Al-Quran ajar ke dak? Hak mana hak fardu ain daripada Al-Qurannya? Perintah zahir dalam Al-Quran. Perintah batin dalam Al-Quran. Ajar ke dak? Ke Quran baca je, baca Quran sunat. Baca Quran sunat. Tapi hak perintah-perintah akidah, ayat-ayat akidah dalam Quran. Perintah-perintah syariat zahir dan batin dalam Quran. Larangan zahir dan batin dalam Quran. Ajar ke dak? Nak ajar macam mana? Kita tak erti pun makna ayat Al-Quran. Sebab itulah hak asas Al-Qurannya, asas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama himpun dah dalam kitab Fardu Ain Tauhid, Fardu Ain Fiqh, Fardu Ain Tasawuf yang ambil daripada Al-Quran yang sunat dibaca. Dan ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak fardu ain. Tiba-tiba dianggapkan bahawa pandai baca Quran tu, alhamdulillah, bertuah dah.
Sebab apa? Khatam belaka Al-Quran anak sebelum masuk membalik. Bukan setakat khatam Quran. Hafaz Quran sekalipun. Kalau tidak berakidah dengan akidah Al-Quran. Tidak beramal dengan amal Al-Quran. Tidak melengkapkan fadha'in tauhid, pekat tasawuf. Hafaz Al-Quran pun tak ada guna. Bahkan terkadang Al-Quran itu akan melaknat orang yang membaca Al-Quran tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tanpa beramal dengan kewajipan zahir batin dalam Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tanpa meninggalkan larangan-larangan Al-Quran, larangan zahir dan batin dalam Al-Quran. Bukan hanya setakat pandai membaca, menghafal sekalipun, tapi tanpa melengkapkan fardu ain tauhid, pekat tak ada nilai. Tapi jangan salah faham ni, memanglah ngaji Quran dia ada budak. Ngaji tua-tua payah. Betul lah. Dia ada budak lah ngaji Quran. Dia ada budak lah biar dia habis khatam Quran. Jangan salah faham. Tapi ilmu agama secukupnya bukan hanya membaca Quran, tapi fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf yang sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib atas kita bapa kena ajar anak sebelum balik. Tapi kejahilan, kenapa? Kerana ibu bapa sendiri pun terkadang jahil fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ini kena ambil faham molek ni. Kita ambil faham molek, kita kembali kepada Minhajul Abidin, jalan pengambilan diri kepada Allah, dengan kita bertaubat dengan Allah, kita utamakan ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Selagi nyawa tak sampai batang halkum, selagi matahari tak naik sebelah barat, pintu taubah terbuka. Orang kafir yang wajib neraka tu pun pintu taubahnya terbuka dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ada ni. Tapi kita nak bertaubah daripada kejahilan kita, dosa besar kejahilan fardu ain, kena ngajilah. Tu ilmu. Ilmu. Permulaannya ilmu. Mandatori, tak ada alasan. Tak ada. Ilmu nombor 1. Tapi ilmu dan ibadah. Jadi 2 permata. Ilmu yang lebih utama, yang lebih mulia. Dan ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Imam Ghazali kata, kerana ilmu adalah asal kepada ibadah. Ibadah ialah buah kepada ilmu. Mana dalil dia? Dan dalil yang demikian itu, yang demikian Mazali kata, ilmu terlebih utama didahulukan atas ibadah, tak dapat tiada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Bermula ilmu itu ikutan amal, dan amal itu mengikut akan dia. Ilmu tu imam, amal tu makmum. Ilmu imam, Nabi kata. Amal makmum. Makna apa ni? Amal mengikut ilmu. Kenapa? Kerana Mazali kata ilmu menjadi asal umbi kepada amal ibadah, dan ilmu menjadi ikutan kepada amal ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan amal ibadah. Maka dimulai dengan ilmu akidah yang pertama. Tanpa ilmu akidah, Mazali kata, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka amal ibadah kamu jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal wajib sekalipun, sembahyang fardu ke, puasa fardu ke, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaulah berpegang dengan akidah yang terpesong, hak kafir ijma' ulama, wajib diqadakkan sembahyang puasa tu. Wajib kena pergi Mekah semula. Orangnya Islam sebab warisi daripada ibu bapa. Iman akidahnya macam mana? Sebab syirik kepada Allah ni ada syirik yang besar. Kafir lah syirik besar ni. Syirik kecil tu riak, ujub tu syirik kecil.
Syirik yang asghar. Hak Nabi kata, inna akhwafa alaikum asyirkul asrar. So aku takut atas kamu syirik yang kecil. Wahwa riya. Riya lah, syirik kecil. Neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar kekal neraka selama-lamanya. Syirik besar ni, hak kekal neraka selama-lamanya ni, ada hak jali. Ada hak terang. Mana? Sembah berhala. Tu syirik hak besar, hak jali, hak terang. Ada syirik besar, kafir, tapi khafi, tersembunyi. Orangnya orang Islam, sembahyang puasanya tidak ditinggalkan, tapi berakidah dengan akidah yang kufur. Tu syirik besar yang khafi, kekal neraka selama-lamanya, walaupun zahirnya orang Islam, sembahyang puasa tak tinggal sekalipun. Ni ilmu. Akidah yang pertama. Tak ada jalan. Kembali kepada agama, bertaubat dengan Allah, utamakan ilmu. Itu je. Tapi Nabi kata bab ilmu ni besarnya kedudukan. Sebab ilmu ni, ilmu adalah imam kepada amal, dan amal ialah mengikut ilmu. Berakidah dengan ilmu, bersembahyang dengan ilmu, bersifat hati dengan sifat yang baik dengan ilmu, membersihkan hati dari sifat yang cela dengan ilmu. Tapi Nabi sambung pula, innahu yulhamahus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ni hak terjemahan kita baca malam ni. Dan lagi sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mensifatkan ilmu, pada menerangkan, mencirikan ilmu tu. Apa Nabi kata? Innahu, bahawasanya, yulhamahus su'ada, diilhamkan ilmu akan orang yang bahagia, dan wa yuhramuhul ashqiya, dan diharamkan. Mana diharamkan? Ditegahkan, dihalangkan ilmu akan orang yang celaka. Dan haramkan, mana ditegahkan ilmu orang yang celaka, diharamkan daripada ilmu. Apa maksud dia pula sini? Betul? Nabi kata al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Tapi Nabi sambung, sesungguhnya ilmu ni akan diilhamkan. Mana Allah akan mengilhamkan kepada orang yang bahagia. Penting tak penting ilmu ni sekalipun akan diharamkan, ditegahkan, dihalangkan akan orang yang celaka daripada ilmu. Tak akan terbuka hati pun nak belajar. Cerita Gajah Rimau macam mana pun, dah dia tak peduli, awak tak reti je. Dia buat amal cara dia. Belajar, dia tak tahu je. Allah akan ilhamkan ilmu kepada orang yang bahagia, dan Allah akan haramkan, akan tegahkan ilmu daripada orang yang celaka. Allah ilhamkan macam mana? Allah campur jalan kepada ilmu, Allah campur pemahaman kepada ilmu. Itu Allah ilhamkan. Allah ilhamkan ilmu ni, Allah campurkan jalan kepada ilmu. Ilmu mana tu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu mana ilmu manfaat? Ilmu untuk amal kita sekarang. Akidahnya, hak pekoh zahirnya, hak batin tasawufnya, hak fardhu ain pada kita sekarang. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu agama Allah luas. Pada ilmu agama Allah luas. Nak bermanfaat ilmu fardhu ain permulaan. Allah akan ilhamkan. Allah akan buka jalan. Ilmu yang bermanfaat ni kepada orang yang bahagia. Dan Allah akan halang, tegahkan, haramkan ilmu daripada orang yang celaka. Ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang belajar juga, tapi dengar ceramah gitu je. Fardhu ain tauhid di mana? Tak tahu. Paleka. Fardhu ain fiqh tasawufnya di mana? Tak tahu. Paleka. Makna apa ni? Tuhan tegah ilmu yang bermanfaat kepada orang yang celaka.
Siapa orang yang bahagia? Su'ada. Siapa orang yang ashqiya? Orang yang celaka. Siapa orang yang su'ada? Orang yang sa'idun. Siapa orang yang sa'id? Orang yang bahagia. Su'ada. Orang yang sa'id ni ai man sabaqat lahumus sa'adatul azaliyatu. Orang yang telah terdahulu pada azal. Allah telah menetapkan pada azal orang ni orang yang bahagia. Siapa? Orang yang mati atas iman, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bahagia. Orang yang Tuhan telah tetapkan pada azal, orang ni orang yang bahagia, ahli syurga. Orang yang celaka ni orang yang telah terdahulu pada azal, orang ni orang yang celaka, makna orang ni ahli neraka. Itu je. Orang bahagia, orang yang telah tetapkan pada azal, ianya adalah orang yang bahagia, sa'adah, as-sa'adatul abadiyatu. Kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil orang yang sa'id, su'adah, orang yang bahagia. Orang bahagia ni siapa ni? Ahli syurga. Itu orang yang bahagia. Orang yang syaqi, ashqiya, orang celaka, orang yang ahli neraka. Yang telah ditetapkan Allah pada azal. Orang yang Tuhan tetap pada azal, orang ni orang bahagia ahli syurga, Allah Ta'ala akan ilhamkan ilmu. Orang ni, orang yang Allah telah tetapkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka, Allah akan tegah dia daripada ilmu. Gitu je. Bahagian masing-masing. Kat tu je. Cerita ilmu, bahagian masing-masing. Apa ketetapan azali dianya? Orang yang bahagia, Allah akan buka jalan ilmu. Apakah ketetapan azali dianya? Orang yang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan tegahkan ilmu. Tak terbuka hati pun dia nak belajar. Cerita apa pun. Sebab kita maklum kan, sekalian telah qadarkan oleh Allah. Baik iman dan taat seseorang, qada qadar. Syurga seseorang, qada qadar. Jahat, kufur dan maksiat, qada qadar. Neraka seseorang, qada qadar. Telah ditetapkan pada azal. Itu pegangan kita, rukun iman yang keenam. Jadi orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang ni orang yang bahagia ahli syurga, Allah akan takdirkan kepadanya jalan ilmu. Orang yang Tuhan takdirkan pada azal dia orang celaka, Allah Ta'ala akan takdirkan baginya tertegah daripada ilmu. Sebab itulah kita jangan duduk pelik lah. Kadang-kadang pelik, tengok kenapalah dia ni rajin buat amal, sebut bab ilmu, buat dah tahu je. Orang mengajar, tak mari. Berjemaah dia mari. Maghrib dia mari. Isyak dia mari. Mengajar dia lari. Bahagian masing-masing. Tak lari pun, malas nak balik, nak mari semula. Dia buat cara dia. Dia main telefon. Biasa je. Orang mengajar, dia main telefon. Dia buka telefon dia, WhatsApp dia. Dia mengajar. Tak ada. Dia tak ada. Ilmu tak ada bagi dia. Bahagian masing-masing. Tapi tak apalah, dia setakat dia buat hal dia. Ada orang dia bersembang. Dia ajak orang lain pula bersembang. Kadang-kadang duduk di kaki-kaki lima, duduk di beranda-beranda, isap rokok. Gitulah, ada. Di mana-mana tempat ada. Yang berkelakuan seumpam ni regular. Faham regular? Regular. Orang yang 5 waktu tapi belajar dah. Orang mengajar, hak main telefon tu hadir lah. Mengaji Quran. Dia ngaji Quran, dia dah dulu mengajar. Belajar tu fardu ain tu. Dah dulu dia ngaji Quran. Macam tak ada masalah nak ngaji Quran. Dia tak dulu. Orang tengok dia tak dulu. Wallahu alam, dia tutup Quran. Tak ada. Dia tak terbuka hati. Tuhan tak buka hati dia, bahagian dia. Hakikatnya gitulah. Tapi orang seumpama jangan sandar pada qada dan qadar. Itu perkara jahat. Haram sandar pada qada dan qadar. Tapi hakikatnya bahagian dia. Siapa peringkat? Bukan ngaji Quran seorang. Dia panggil pula wak tadaruh. 3-4 orang luar. Orang ngajar Quran ni, orang ngajar kitab ni. Kitab apa? Tauhid sifat 20.
Bukan ngajar bab fadilah. Ngajar tauhid 40. Ilmu usuluddin. Dia pergi bawa grup dia. Ngaji Quran luar. Dia buat bulan. Bunyi apa ke dalam. Masjid ni. Regular ni. Orang tua ni. Dia ganggu orang mengajar. Orang mengajar pun tak boleh nak mengajar. Dah bunyi. Ganggu orang nak mengajar. Kalau jenis perih motor jalan raya tu. Tak apalah tu budak nakal. Orang mengajar dia perih motor. Tapi tak ada budak buat gitu. Tapi kalau ada. Budak nakal tu. Ni orang tua ni. Dia buat tadarus luar. Ustaz pun, ginilah kita berhentilah kelas nak ngajar pun terganggu ni. Duk ngaji Quran kat luar tu, kita pakat hadap ke dia lah pula, kita tuju ke dia lah pula. Senyap. Lepas tu masang muka, tutup Quran, dia pun balik. Mengapa seumpama ni? Luar biasa bahagian dia. Nabi kata dah, akan ditegah ilmu daripada orang yang Tuhan takdir pada azal. Orang yang celaka, ahli neraka, ilmu akidah pun tidak peduli. Ilmu akidah pun tidak peduli. Apa ada ni? Bahagian masing-masing. Tuhan beri kita taufik hidayah, nak belajar, nak beramal. Perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Dan perbanyakkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Serta Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam ilmu dan dalam amal. Tak ada jalan untuk kita riak, wujud takabur. Sebab terbuka hati untuk belajar. Dapat kekuatan untuk beramal. Taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikendaki dengan hadis ini. Wallahu a'lam bahawasanya salah suatu daripada dua celaka itu. Bahawa tiada belajar ia akan ilmu. Tak belajar rajin buat amal. Maka celakanya dan penat dan pada dalam ibadah atas berjalan dengan tiada betul. Buat ibadah tapi tak betul pun. Akidah pun tak betul. Itu kecelakaan orang yang beramal tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.